Assalamualaikum, bertemu lagi kita di dalam rancangan bicara ke sana ke sini ke situ juga KS3J dengan topik baru kita iaitu norma baru dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Bersama saya hari ini adalah Prof Zaki, seorang penganalisis isu-isu semasa. Selamat datang Prof. Terima kasih kepada Charlie Zamri kerana menjemput saya ke rancangan buat bicara ini. Belum terlambat lagi kot. Saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin buat semua. Selamat Raya Prof. Seluruh dunia tahun ini dikejutkan dengan penularan pandemik COVID-19. Negara kita turut terkesan dengan penularan virus ini. PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan di negara kita. Sehingga mewujudkan norma baru. Boleh Prof takrifkan mengenai norma baru ini? Mengikut Kamus Belajar edisi khas, norma merujuk kepada sukatan yang standard untuk menentukan sesuatu ukuran, kaedah, peraturan atau kebiasaan. Secara khususnya boleh ditafsirkan sebagai peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangkakan akan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat dan sebagainya. Takrifan umumnya adalah kebiasaan baru yang perlu diikuti oleh masyarakat berdasarkan ketetapan yang diberikan. Adakah norma baru ataupun kebiasaan baru ini akan mempengaruhi rutin harian masyarakat, Prof? Ya, hampir 90% berubah. Rakyat Malaysia amat kuat berpegang dengan tradisi dan budaya yang diamalkan, tetapi untuk membendung dan memutuskan rantaian COVID-19 ni, amalan kebiasaan tidak dapat dilakukan lagi. Boleh Prof perincikanlah mengenai tradisi ataupun amalan kebiasaan rakyat Malaysia? Berdasarkan sidang media oleh Datuk Seri Ismail Sabri, ada menyatakan amalan tradisi yang tidak dibenarkan dilakukan seperti balik beraya di kampung, sembahyang berjemaah di masjid, menerima tetamu yang ramai, amalan rumah terbuka dan bersalaman di hari raya tidak dibenarkan bagi membendung penularan COVID-19. Ini kerana pandemik COVID-19 ini sukar dikesan kerana tidak menunjukkan gejala yang ketara. Jadi Prof, apa norma baru ataupun kebiasaan baru yang perlu kita ikuti, Prof? Pertama sekali, ia adalah memakai penutup hidung dan mulut di tempat awam. Yang kedua, penjarakan sosial. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan dengan kerap mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Kita kena tidak bersalam, cuma meletakkan tangan di dada sebagai tanda menghormati. Untuk perbankan, mengamalkan perbankan online. Untuk urusan muhasabah wang, boleh juga guna e-wallet dan e-dompet untuk tujuan urusan kewangan.
Selain itu, menghadkan kapasiti penumpang kenderaan awam cuma separuh. Contohnya bas yang boleh diisi 48 orang cuma boleh diisi 20 orang penumpang. Dan yang paling nostalgia adalah berhubung dengan kaum keluarga yang jauh, iaitu ibu bapa cuma menggunakan telekomunikasi seperti WhatsApp, telefon. Selain itu, di pagi raya, solat sunat hari raya dilakukan di rumah bersama ahli keluarga. Saya pun tak dapat balik beraya memang sedih lah. Bagaimana pula dengan peniaga di kedai makan ataupun pasar raya? Langkah pencegahan yang ketat perlu dilaksanakan. Pertama sekali, pelanggan perlu diperiksa suhu badan menggunakan termometer. Yang kedua, pelanggan perlu memakai penutup hidung dan mulut, mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, pergarisan untuk beratur 1 meter, penjarakan meja makan, dan kapasiti pelanggan dihadkan. Dan yang paling penting adalah nama dan nombor telefon pelanggan direkodkan. Tujuan langkah ini dilaksanakan supaya memudahkan untuk mengesan kontak rapat mangsa jika berlaku kes COVID-19. Nampaknya Prof, masa mencemburui kita ya. Boleh Prof berikan kata-kata terakhir untuk rancangan kita ni? Pesanan saya, patuhilah norma baru yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Marilah kita sama-sama mendoakan pandemik COVID-19 ini cepat berakhir dan kita dapat hidup seperti sedia kala, seperti sebelumnya. Amin. Terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama saya dalam rancangan bicara ke sana ke sini ke situ juga, iaitu KS3J pada hari ini. Semua kita dapat berjumpa lagi. Duduk di rumah, kita jaga kita, stay at home. Bye-bye.